Belanda Sunang 7 kami teruskan dengan lintas langsung dari Sabah bersama dengan Jovinia Jimlajim. Silakan Jovinia. Terima kasih Dilaila. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sebanyak 232 kes melibatkan jenayah narkotik direkodkan polis Sabah bagi tempoh 3 bulan pertama tahun ini dengan jumlah tangkapan pengedar dadah seramai 304 orang. Jumlah itu meningkat sebanyak 31.1% bagi kes dan 36.9% bagi jumlah tangkapan berbanding tempoh sama tahun lalu. Menurut Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Omar Haji Mamah, dari aspek kesalahan memiliki dadah pula sebanyak 803 kes direkodkan dan 895 orang telah ditangkap. Jumlah itu menurun sebanyak 6.3% bagi kes dan 10.1% bagi tangkapan. Kebanyakan dadah yang dirampas melibatkan dadah jenis syabu iaitu sebanyak 9,052 gram, diikuti daun ketum 6,168.69 gram dan ganja sebanyak 1,634.23 gram. Datuk Omar menyatakan demikian dalam sidang media selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Ibu Pejabat Polis Kontingen Sabah di Kota Kinabalu. Bagi jenayah komersial pula, sebanyak 369 kes direkodkan. Daripada jumlah itu, kes penipuan mencatat jumlah tertinggi iaitu 309 kes, diikuti kes pecah amanah sebanyak 49 kes. Sementara lebih 28 juta ringgit nilai kerugian direkodkan bagi jenayah komersial. Ketua kampung diingatkan agar bersikap penuh integriti dengan tidak menjual lot tanah kampung di bawah jagaan mereka sewenang-wenangnya. Pembantu Menteri Perdagangan dan Perindustrian Negeri Haji Azhar Dato' Matusin berkata, ketua kampung yang telah dilantik sebagai pemimpin di sesebuah kampung tidak seharusnya melakukan sedemikian. Haji Azhar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Karambunai memberitahu baru-baru ini beliau telah menerima aduan daripada orang ramai mengenai ketua kampung yang baru dilantik melakukan perkara terbabit. Memang ada, saya dengar komplain ura-ura mengatakan ada yang baru dilantik belum pun menerima watikah pelantikan tapi sudah mula bergiat dengan kerja-kerja macam ini. Jadi saya betul-betul kali ini saya tidak teragak-agak. Sekiranya berlaku perkara begini, saya akan melaporkan kepada pihak yang berwajib. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan Majlis Penyerahan Watika Pelantikan Ketua-Ketua Adat N12 Karambunai di Kota Kinabalu. Jelasnya, sebagai pemegang amanah kepada lot-lot tanah di kampung masing-masing, ketua kampung seharusnya memberikan lot tersebut kepada penduduk asal sahaja. Majlis ini menyaksikan seramai 47 penerima Watika Pelantikan yang terdiri daripada 20 ketua kampung, 9 orang Majlis Pengurusan Komuniti Kampung, Wakil Ketua Anak Negeri 9 orang dan Wakil Ketua Daerah seramai 9 orang. Turut hadir majlis ini Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Datuk Haji Nordin Siman. Inisiatif pewujudan rumah persinggahan materniti di Hospital Kinabatangan bertepatan dalam usaha mengurangkan kadar kematian akibat melahirkan anak di negeri ini. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Datuk Dr. Christina Rundi berkata, usaha itu juga membolehkan golongan ibu mengandung terutama yang sedang menunggu hari dapat melahirkan anak dalam keadaan selamat di hospital, bukannya di rumah atau dalam perjalanan. Menurut Datuk Dr. Christina, pewujudan rumah persinggahan berkenaan penting kerana tahun lalu sebanyak 51 kematian ibu yang melahirkan anak dilaporkan di negeri ini. Daripada jumlah itu, 8 adalah warga negara manakala 43 lagi bukan warga negara. Selain itu, pewujudan rumah persinggahan berkenaan juga untuk memastikan rawatan segera diberikan kepada ibu dan bayi sekiranya terdapat masalah selepas kelahiran, khususnya mereka yang tinggal jauh dari pusat fasiliti kesihatan. Kita ingin memastikan bahawa ibu itu dapat melahirkan anak dalam keadaan yang selamat, dan jika ada masalah-masalah selepas melahirkan anak itu, dia dapat rawatan dengan segera. Kerana daerah Kinabatangan seperti mana yang kita tahu ini dengan daerah Tongot itu mempunyai masalah logistik untuk sampai ke hospital ataupun ke klinik kesihatan.
Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan rumah persinggahan materniti dan balai pelawat Hospital Kinabatangan di Kinabatangan. Pewujudan rumah persinggahan tersebut adalah yang pertama di daerah Kinabatangan dan yang pertama diadakan dengan kerjasama syarikat perladangan. Sementara itu, Pengurus Besar KL Kepong Sabah Dina Karama Dewan berkata pihaknya bersedia untuk menjalin kerjasama dengan Hospital Kinabatangan pada masa akan datang. Kami rasa bangga dapat jalinkan hubungan dengan Hospital Kinabatangan dan boleh menjayakan projek CSR ini, Halfway Maternity Home, terutamanya di kawasan Kinabatangan inilah. Ini merupakan salah satu projek terbesar bagi syarikat kami. Rumah persinggahan materniti yang terdiri daripada 3 kabin ini dibina pada tahun 2017 dengan kos keseluruhan RM100,000. Setiap rumah persinggahan dilengkapi 2 katil perseorangan, bilik mandi, kipas dan penyaman udara. Hadir sama Pengarah Hospital Kinabatangan Dr. Muhammad Habib Mustafa Muhammad. Program Kembara Kerjaya Anjuran Jabatan Tenaga Kerja JTK Sabah akan diteruskan bagi mengurangkan kadar pengangguran di negeri ini. Menurut Pengarah JTK Sabah Kamal Pardi, program Kembara Kerjaya 2019 baru-baru ini menawarkan 7,000 peluang pekerjaan, berjaya menempatkan 4,042 pencari kerja dengan pekerjaan. Dan pada tahun ini, dalam masa yang terdekat ini kami akan mengadakan di Ranau pada 13 April nanti. Kita akan berada di Kudat pada 20 hari bulan April, di Kunak 21 April, Kinabatangan 27 hari bulan April dan di Sipitang 29 April. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu rancangan Ba Apa Cerita siaran TV OK di RTM Sabah Kota Kinabalu. Selain itu, Kamal juga menggesa semua majikan di negeri ini untuk mematuhi pelaksanaan kadar gaji minimum yang diseragamkan di seluruh negara iaitu RM1,100 sebulan atau RM5.29 sejam yang berkuasa pada 1 Januari lepas. JTK juga diarah untuk mematuhi undang-undang perburuhan yang sedang berkuasa dan majikan boleh mendapatkan khidmat nasihat di pejabat JTK terdekat. Pekerja-pekerja juga diminta membuat aduan kerana hak-hak pekerja dilindungi di bawah ordinan buruh. Seramai 4 murid sekolah kebangsaan SK Stella Maris akan mewakili Malaysia ke pertandingan tarian Piala Dunia di Braga, Portugal pada 27 Jun hingga 6 Julai depan. Mereka terdiri daripada 3 murid tahun 6 iaitu Muhammad Fakhrul Afif Mislani, Oscar Nel Gelibat dan Santiani Benjamin serta seorang murid tahun 5 Ahmad Mikhail Damsal. Menurut Guru Besar SK Stella Maris, Chu Vun Loh, murid berkenaan akan menyertai kategori solo lelaki dan perempuan serta 1 kategori trio. Bagi kategori solo lelaki dan perempuan, tarian yang akan dipersembahkan masing-masing tarian Awang Semaun dan Kinamulok, manakala tarian Nam Bujunan Pahlawan Burung Murut bagi kategori trio. Beliau berharap keempat-empat murid tersebut akan membawa pulang pingat emas dalam semua kategori yang disertai. Sekian lama memang performance tarian ini di SK Stella Maris memang baik dan juga sangat-sangat bertaraf internasional dan sekarang sekolah pun mau membantu murid-murid ini kalau boleh kita mau sokong dia orang lah sampai di Braga, Portugal. Chu ditemui pemberita ketika mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Dato' Haji Mahiruddin dan isteri Puan Hajah Nurlidah Tan Sri RM Jasni di Istana Negeri Kota Kinabalu. Kunjungan bertujuan memaklumkan Tun Dr. Haji Johar bahawa SK Stella Maris akan mewakili Sabah dan Malaysia dalam pertandingan itu. Sebelum ini dalam pusingan saringan kelayakan Malaysia tarian Piala Dunia pada 8 hingga 10 Februari lepas, SM Stella Maris berjaya memperoleh 2 emas masing-masing kategori solo lelaki dan trio, sementara 1 gangsa bagi kategori solo perempuan. Baik, saudara, sekian berita dari Sabah untuk N7 pagi ini. Kita kembali kepada Dilailai di Angkasa Puri. Silakan.